Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berjaya menjalankan tugasnya, pada Presiden PMI Zamiza, Esko, serta ahli PMI yang dirahmati Allah. Seterusnya rapat JSN, hadirin hadirat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat pulang ke kampus, selamat berjuang kembali setelah berpenat lelah mengarungi perasaan yang takkan habis sampai kita mati. Dan hari ini alhamdulillah, sebagaimana kita amalkan secara tradisi, kita buka semester dengan penyelesaian ilmu. Semoga saya ini dapat berikan kita ruang muhasabah, sebagaimana tajuk yang diberikan, kualitas hebat di manakah anda ataupun di manakah kita. Jadi berpada dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara jujurnya Ustaz nanti bukanlah cara kamu, dia ada pointer-pointer dan ada CGPA dia. Jadi kami di Azhar ni dia tak ada CGPA, yang dia ada mumtaz, dan jai, makbul, dhaif, tidak. Ada yang faham? Dhaif tidak tu lemah sangatlah. Lemah sangat. Dhaif tu lemah. Makbul tu lulus. Bila masuk makbul tu kira okey lah, cukup makan. Kalau yang sebelah tu mumtaz. Mumtaz ataupun imtiaz. Siapa nama mumtaz ataupun imtiaz? Maksudnya cemerlang. Konten hebat lah. Jadi hebat tu merujuk kepada mumtaz lah. Paling kurang pun dia tidak. Tapi dekat Mesir ni siapa dapat cek pun dia anggap mumtaz, sebab susah nak dapat cek. Susah nak dapat cek kat sana. Okey, hari ni kita bincangkan satu tajuk, konten hebat. Di manakah anda? Soalan di manakah anda tu dia macam tentu muhasabah pada kita. Semua dah dapat jawapan, semua dah dapat result, keputusan, dan semua boleh mengukur, boleh menilai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha, Allah akan bagi setimpal. Yang tak berusaha, Allah bagi setimpal dengan usaha dia. Jadi ini satu muhasabah dari kita, satu bentuk ujian di dunia yang terpaksa kita harungi. Satu bentuk ujian yang kecil untuk kita muhasabah, ujian yang lebih besar pada hari akhirat esok. Jadi kalau kita anggap perasaan ini satu ujian, kita kena ingat ada banyak lagi ujian yang kita akan tempuh di akhirat esok. Ini ujian yang kita standard ujian lah. Setiap pelajar daripada kecil, PSR, PMR, SPM, sampailah dia akan memiliki ujian-ujian sama ada kecil ataupun besar. Sampailah di masa mesti dapat degree, kemudian master, sampai PhD. Semua itu ujian. Kerja pun kena ada ujian juga. Kerja ada ujian. Masuk Ustaz S satu. Dia ada kursus yang dia kena lulus. Dia ada besar jabatan pun ada ujian yang dia kena lulus. Dan konfirm pun ada ujian. Baik soal ada ujian. Bab-bab ni semua ada ujian. Tak boleh lari sampai sudah. Ujian ni akan sampai hukum ada soal jawab. Cuma ada perbezaan antara ujian akhirat dengan ujian dunia. Tapi apa yang berlaku pada kampus sekarang ni adalah ujian kecil yang mengajar kita untuk muhasabah terhadap ujian besar yang akan kita hadapi selepas kematian kita esok. Jadi dalam Islam, dalam tersebut kualitas hebat kita merujuk pada istilah apa? Istilah al-falah. Kualitas hebat itu sudah kita
kita merujuk kepada istilah al-falah ataupun al-fawz ataupun al-najah. Setiap kali bagi orang Islam tak asing kan hayya 'alal falah. Yang depan hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Sebut solat, sebut al-falah. Sebut solat, sebut al-falah. Apa maksud dia di sini? Apa maksud dia? Tuan susun sendiri dah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Nak beritahu kepada kita orang yang solat ni, dia confirm dapat kecemerlangan. Confirm dapat kecemerlangan ke kecemerlangan. Solat ni satu package. Solat ni satu package. Orang yang bersolat pasti dapat kecemerlangan. Dia tak boleh beli. Tak boleh beli apa? Satu set handphone tak ada sedang, tak ada dia punya satu bahagian yang ada. Tak boleh beli komputer, mesti ada set dia. Mesti ada set cukup mewayar dia dan sebagainya. Tak boleh terpisah. Beli motor ada cukup, tak boleh ada lampu, tak ada. Sebut solat, dalam solat tu confirm bukan solat yang ada orang yang berjaya. Tapi sekarang kita bersolat lah. Kita bersolat, tapi package tu tak datang serentak. Itu bersolat tak? Kita solat, ramai orang Islam bersolat, kamu semua bersolat. Tapi kenapa al-falah tu tak seiring? Kemana al-falah? Hilang kemana al-falah? Itu persoalan yang besar. Ramai yang bersolat kan? Tapi al-falah tu tak seiring. Kemana al-falah tu? Sedangkan ciri-ciri orang beriman adalah orang yang bersolat dan orang yang solat. Qad aflahal mu'minun alladzi fi solatihim khushu'un. Jadi mungkin jawapannya kita tak khusyuk dalam solat. Tak khusyuk dalam solat sebab kecemerlangan kita tak hadir. Kalau kita lihat balik sejarah yang lampau, sejarah agama Islam, dia orang belajar, dia orang solat, dia orang solat. Tak ada Ustaz Nazrul bagi ceramah, tak ada bengkel-bengkel, tak ada pun universiti yang mengurus modul, tak ada universiti yang buat yang semester ni belajar apa, semester ni belajar apa, nak Islam ni lah. Tapi dia pun boleh menyumbang kepada dunia sesuatu yang hebat. Tak ada orang bimbing dia, tak ada lah kursus bimbing di Bukit Amun betul. Bukanlah di Gom dalam satu kampus, nak keluar kena dekat, masuk kena dekat, tak berkat lagi jadi masalah. Nak pinjam buku kena dekat, masuk diberi kena dekat, macam-macam kad, semua kena dekat. Seolah-olah dikawal, dipantau macam dulu penjara, tak penjara lah. Tapi dia orang bebas nak makan bila, nak tidur bila. Siapa yang mengawal dia orang? Siapa yang mengawal dia orang? Yang pertama keikhlasan dan roh pada solat sebenarnya. Roh pada solat. Jadi orang Islam sepatutnya tak perlu benda ni. Sebab mafhum solat adalah al-falah. Al-falah satu package. Sekarang ni package kita terpisah daripada pelajar Islam sekarang. Ada terpisah. Jadi itu satu muhasabah yang pertama sekali. Kalau kita tak cemerlang, kita cek dulu solat yang pertama. Cek solat adalah dia kata hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dia kata hubungan dengan Allah Ta'ala banyaklah, bukan dekat solat je. Perintah-perintah Allah lain, dari segi hubungan sama manusia, segi hubungan sama makhluk sebagainya, hubungan sama ibu bapa dia luas. Jadi itu mukadimah. Sebab apa? Kalau kita lihat makna as-salat, makna al-falah. Al-falah apa dia? Al-falah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-baqa' fi ni'mah. Orang yang berjaya ni dia kekal dalam nikmat. Dia kekal dalam nikmat. Ada yang kata al-falah apabila seorang itu mencapai sesuatu yang diimpikan, dia inginkan atau dia impikan. Ada setengah ilmuwan kata dia mencapai apa yang dia kehendaki, apa yang dia cari, dan dia berjaya lari daripada dia berjaya wa najaa min syarri ma minhu muharram. Dia berjaya melarikan diri daripada kejahatan yang dia takuti. Itu maksud al-falah. Yang pertama apa? Kita ingat. Yang pertama dia mencapai apa yang dia kehendaki, yang dia impikan, dan yang kedua dia berjaya melepaskan diri daripada kejahatan yang dia
keluar ni, wajah tu mahu dia dapat apa yang dia inginkan, apa dia inginkan. Dia dapat apa? Dua dekat ke sebagainya, dia akan dapat. Wa najau yusyrik ma minhu haram. Tapi adakah dia berjaya lari daripada benda buruk yang sedang menghampiri dia? Apa dia benda buruk? Paling kuman pun ujian Allah Ta'ala. Yang kedua, sakaratul maut. Yang kedua, soalan muka dan fikir. Dan yang keempat, hisab pada hari kiamat. Ini benda-benda yang takut. Ya. Adakah kejayaan kita pada hari ini kita dapat berita hebat sebenarnya? Konsisten pula kan. Periksa kan tak cuma orang dia cuma relax kan. Kan, dah relax kan, tak ada masalah. Dia boleh faham benda ni soalan, tak ada masalah bagi dia. Konsisten cantik punya periksa. Tapi cek balik kedua, adakah dia boleh berjaya melepasi 4 perkara tadi? Ujian dunia, sakaratul maut, soal muka dan nakir, dan yang keempat, hisab pada hari kiamat. Jadi gaya hidup umat Islam zaman dahulu, ambillah tokoh mana-mana ulama tokoh Islam zaman Rusia kan, segi fikih, segi saintis Islam, ambillah siapa pun, ambillah siapa pun. Kejayaan dia orang tu diseimbangkan dengan apa? Dengan kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Kita tak tahu dia orang berjaya ataupun tidak di alam barzakh. Tetapi persediaan untuk menuju ke alam barzakh, persediaan untuk menjadi seorang mayat, persediaan untuk seorang yang akan dihisab di depan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita nampak persediaan. Berjaya tak dia? Itu bukan urusan kita. Tapi persediaan dia orang untuk apa itu? Kita nampak semua dengan tahajudnya dan sebagainya. Kita akan tengok contoh-contoh sebentar lagi. Jadi ini bermuhasabah yang kita nak buat mukadimah pada malam ini. Supaya apa? Supaya kejayaan kita ni bukanlah satu kejayaan yang melegakan kita. Duk sonok sendiri kan, duk sonok sendiri. Lalu ukur baik pegang, ukur baik hebat, ada amat tak kena ada buat dia. Kan, jadi sebab artis lah, pasal gitu kan. Tak betul buat artis tak pasal pada orang tadi kita ukur dia. Kan, kena pasal. Syarul Khan tu dia kena nak kita tahu. Tak pasal pun. Tak pasal. Tak pasal. Kita sonok sendiri kan. Berjalan sonok sendiri kan. Pasal apa daripada best student sendiri. Orang tak kenal pun. Saya tak kenal kan sampai juga. Best sebab kuantitas hebat kita tak kenal. Kita sonok sendiri. Jadi tak mahu pelajar yang sonok sendiri. Esok di akhirat, esok dia menyesal. Tak nak begitu. Jadi apa selepas imtihan? Apa selepas peperiksaan? Persoalan sekarang apa perancangan kamu selepas peperiksaan? Apa perancangan kamu selepas peperiksaan? Cuti sekarang? Cuti bulan ni? Sebulan. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apabila ada istilah cuti ni, apa yang berlaku? Siapa boleh bagi cerita? Ustaz, cuti ni saya mencipta satu alat. Alat nak buka tu kan? Saya mencipta satu perancangan. Saya mencipta saya mendapat satu idea. Dapat idea okey dah. Takut tak dapat idea lah. Sebulan tu main kosong. Jadi sebulan tu buat bulan. Ataupun seminggu dah nak masuk paper dah. Punya ada perasaan macam tu. Nanti masalah cuti ni. Dalam tradisi ekonomi Islam tak ada cuti. Tak ada cuti. Kalau kamu hitung balik jumlah hari kamu belajar selama 4 tahun dekat sini, tak tahu berapa hari yang kamu kita boleh hitung balik jumlah jam penyemai berapa hari, siapa yang boleh jawab? Ambil dia punya jadual kuliah dia semua 4 tahun, cantum sejam berapa hari kan? 2 jam cantum yang 4 hari saya berapa hari apa? Balik ke apa? Presiden balik ke apa? Buat satu statistik, ada statistik pekat. Kalau kita belajar 4 tahun urusan ni, kita seolah-olah hanya belajar 12 hari saja selama 4 tahun. Itu boleh ke tak betul ya Pak? Esok apa jam belajar esok? Esok punya cuti kan? Yang nak cuti esok Rizal cuti kan? Apa jam esok? Esok apa jam yang belajar? Dia tengok magang tak sama bulan.
kejap, tak apalah, balik kira. Balik kira. Sebab itu masalah. 4 tahun kita belajar, adakah betul ke 4 tahun? Betul ke 4 tahun kita ngaji? Dah lah main kita celup-celup kan? Celup-celup. Ikut sekatan ni, buang sekatan ni kan? Lepas tu, dengan hari pula, Allah lagi sikit. Jadi macam mana nak jadi ilmu Islam? Ilmu Islam ni bukan ada cuti. Cuti dia tidur je lah. Tidur je cuti dia. Lain tak ada cuti, diisi. Diisi dengan apa yang baik. Barulah jadi ilmu Islam. Kita nak cerita balik. Bila kita belajar ni, bila kita belajar sampai musim periksa, semua waktu menjelang musim peperiksaan, semua waktu semua tension. Tak ada tension kamu, tension ustaz sama masa beri Allah alam. Tapi tension ni memang gila okey. Memang tension, biasanya memang tension. Dekat mesin tu kita periksa doktor, mana doktor siap dekat depan ada yang biasa. Banyak biasa. Tekanan. Di Malaysia tak ada doktor kan. Doktor Mina tak ada, doktor Perempuan tak ada lah. Di Malaysia ada satu pasukan perubatan yang untuk pergi siap-siap standby. Dia boleh pengsan dalam tu. Dia boleh pengsan. Tak dekat demi adalah demi adalah. Dia kelapa dah. Jadi nak kita sebelum pemeriksaan ni dia buat. Dia letih. Kesukaran dia letih. Pengorbanan yang dicurahkan untuk culelang. Satunya hebat. Orang yang culelang itulah tradisi dia. Dia akan bangun malam, dia akan membaca, dia akan tepikan segala kalau main bola terbuang dari segi, kalau bersibah terbuang banyak, jadi pengorbanan. Selepas dapat ujian, ada cerita dia. Orang yang tak cemerlang dalam perasaan, itu dia akan disiplinkan. Dia akan relax, dia tenang, senyum sentiasa kan. Tak ada masalah. Dia tak ada rasa takut apa nak hadapi perasaan. Tapi selepas perasaan, dia tak kalah yang tiga, dua situasi. Yang pertama apa? Yang pertama awak yang tersenyum, dan yang kedua awak yang itu tersengih kan. Kok ni tak ada yang berduka, tersengih ada apa-apa tersengih kan. Dia tidak berduka lah, dia berduka. Orang yang letih tadi, bila dia dapat keputusan, dia tengok cemerlang. Cemerlang tak mencapai apa dia target. Dia lupa habis keletihan ni. Dia lupa habis keletihan yang dia alami sebelum tu. Dan orang yang sebelum dia rehat, bila dia dapat keputusan tadi, dia lupa habis semua nikmat-nikmat yang dia suka dalam ni. Semua dalam dengan manusia di akhirat dia suka. Orang yang beriman, dia letih kat dunia ni. Dia letih. Dia nak sembahyang, letih, puasa, letih, semua letih, ada ujian. Segi mental, fizikal, semua letih. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala serahkan catatan amalan di tangan kanan dia lupa segala keletihan dunia. Dan orang yang diberikan nikmat, nak hidup senang-senang di atas muka bumi ni, kan? Apa-apa tak faham. Hidup senang-senang. Macam dia raja segala-galanya. Hidup senang kan? Tak ada, bagi kita tak ada apa ujian. Semua mudah. Isu bila di akhirat dia sebut, segala kesenangan bila dia diazab oleh Allah, bukan diazab, tak ada diazab lagi pun. Dia dapat suratan takdir tangan kiri tu pun lupa habis segala kesenangan yang dia ucapkan. Di sebuah hadis, Allah ambil orang yang paling berita di dunia. Allah ambil orang yang paling berita di dunia, Allah celup dalam syurga. Masuk sat dari dalam syurga. Dia lupa segala-galanya penderitaan di dunia. Dan Allah ambil orang yang paling senang dalam keadaan paling senang maka dia letak dalam keadaan lupa habis segala nikmat yang dia rasakan dunia. Ini perbandingan peperiksaan yang kita hadapi sekarang. Jadi benda yang sama kalau tak mau tak masuk kita tak boleh kita akan dapat susah. Jadi apa yang kita dapat faham di sini? Ada beberapa perbezaan di antara imtihan dunia dengan imtihan akhirat. Imtihan ni bahasa Arab, peperiksaan. Yang pertama, ibu catat dalam catat. Kejayaan peperiksaan dunia, kejayaan hasil daripada peperiksaan dunia terbatas.
terbatas. Sama ada kalau dia gagal terbatas, kalau dia berjaya pun terbatas, terhad. Kegagalan itu ada had dia. Kalau dia berjaya pun ada had dia. Setakat mana hebat orang tu dalam perkasaan dunia, boleh ke nak jadi ini? Jadi raja semua tak boleh kan? Boleh ke semua dia dekat? Tak boleh. Boleh ke semua dia menteri? Tak boleh. Tak boleh semua. Dia terhad, tak boleh. Kalau rugi pun ada had dia. Bukanlah satu keputusan yang mutlak. Tetapi perperasaan akhirat, orang yang berjaya dalam ujian akhirat, dia punya keuntungan dia berlipat kali ganda. Dan kalau dia rugi yang serugi-ruginya. Dia akan rugi serugi-ruginya. Kalau katanya ada had dia. Gagal kat sini, dia sempurna kat sana. Kalau gagal kat dia sini, boleh pindah ada kat sini. Perperasaan dunia ada apa? Ada kitab, ada musyarat, ada kuliah, ada kajian, ada tugasan. Tetapi ujian akhirat, dia ada rasul, dia ada wahyu, dia ada jiwa, dia ada akal, dia ada ujian. Nanti pula itu perbezaan itu. Perperasaan dunia jelas. Perperasaan dunia ni mungkin berlaku perkaburan tak jelas sebagainya. Tapi ujian akhirat yang jelas dan nyata jelas. Kalau benda tu haram, kalau sunat, kalau makruh. Ini ujian. Yang keempat, ujian dunia, soalan dia rahsia. Sebelum peperiksaan, kalau siapa dapat jawapan, pergi soalan apa? Soalan bocor. Setiap kali SPM ada isu soalan bocor. Ini ada soalan bocor tak dapat. Soalan Ramadan adalah soalan Ramadan. Ada biaya. Tetapi soalan akhirat ni semua ada bocor. Semua ada bocor. Di antaranya apa? Usia muda. Di mana dia habiskan? Itu soalan bocor ni. Saya akan lewat semua orang lewat. Usia muda di mana dihabiskan? Umur dia di mana dimanfaatkan? Harta ambil di mana, belanja ke mana? Apa yang dia buat? Itu soalan-soalan yang nak bocor. Nak jawab ni bukan mulut lah. Bukan mulut, kena mulut. Mulut ni ke akhirat dia memang dia nak cakap. Sebab tu Tuhan tutup mulut. Yang nak jawab apa? Anggota badan kita. Ujian dunia. Ujian dunia ada masa, ada tempat di mana nak buat. Perasaan ni, subjek ni kat mana? Masa dia pada berapa sampai berapa, dia tahu kan? Tapi ujian akhirat tak tahu masa dia dan tak tahu di mana. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Perasaan dunia mungkin dia ditunda, mungkin dia diawalkan. Tapi perasaan akhirat tak tahu bila. Ini perbezaan. Perasaan dunia, kemungkinan orang tu boleh berjaya dengan cara menipu, berkhianat ataupun dilemakan. Tapi perasaan akhirat tak ada seorang pun yang berjaya melainkan dengan ikhlas, benar dan amal yang lurus. Itu perbezaan. Banyak beza. Ketujuh, perasaan dunia berbeza mengikut bidang kekhususan. Adapun perasaan akhirat dia hanya satu saja. Untuk lelaki ada kekhususan. Dia tak ada kekhususan. Bagi orang miskin kan, bagi orang kaya kan, bagi orang adil, bagi orang jahil. Yang baliknya satu soalan saja. Hakim menjawab soalan sama. Perdana Menteri soalan yang sama. Sultan menjawab soalan sama. Tukang kubur menjawab soalan yang sama. Okey, kemudian yang ke-8, perperasaan dunia. Kita boleh buat persiapan beberapa hari, beberapa minggu untuk menghadapi ujian tersebut. Tapi ujian akhirat siapa pun tak tahu waktu dia. Mati bila tak tahu. Jadi ujian akhirat dia bermula Ustaz bila mati. Bila
juga disemak oleh profesor, oleh ustaz dan sebagainya. Adapun imtihan akhirat yang akan menyelia semua jawapan kita, yang akan tanya, yang akan cek, yang akan hisab adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-12, ujian dunia dibuat oleh manusia untuk manusia. Adapun ujian akhirat diselia, dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba dia. Kemudian ujian dunia mungkin berlaku dalam siap-siap tertentu, bulan-bulan tertentu. Adapun ujian akhirat sekali saja. Hari akhirat tu yang menghisab sekali saja dah habis. Kemudian apa beza lagi? Perbezaan dunia. Kemudian ujian dunia, seorang itu dibantu oleh kemudian dibantu oleh ibu dia, mungkin dibantu oleh ayah dia, saudara dia, kalau kita lihat oleh rakan-rakan dia. Tapi imtihan akhirat tak ada siapa yang bantu, tak ada siapa yang bantu. Di sekolah Quran, saudara akan lari oleh saudara dia, mak pun akan tinggal, ayah mak semua habis akan bersaudara habis. Mak pun tinggal dia. Sebab apa? Sebab setiap orang ada perkara yang dia harus hadapi. Jadi yang terakhir sekali, imtihan ujian dunia, dia punya hasil akalnya, dan imtihan akhirat, ujian akhirat, dia punya hasil dia akan dekat. Dia akan dekat. Jadi daripada semua jawapan ini tidak makan kan. Jadi daripada perbezaan kita nampak kita nampak. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini adalah mukadimah untuk kita hadapi peperiksaan akhirat ini sekarang. Jadi peperiksaan akan berulang. Tak lama lagi bulan pula. Bila pula? Bulan apa? Bulan 6. Bulan 6 akan buat lagi peperiksaan. Kita akan buat betul-betul dengan. Jadi betulkan niat. Betulkan niat. Jadi dia jadikan masjid, jadikan solat sebagai tempat kesimpulangan. Tak patutlah seorang Muslim meninggalkan solat. Tak patutlah seorang Muslim hanya memenuhi masjid pada ketika tertentu saja, pada majlis-majlis tertentu saja. Penuhilah masjid, di mana saja masjid, cuba pergi. Jadi sebab itulah tanda kesimpulangan kita, betulkan niat. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada wasat dan ada matlamat. Kena ada wasat dan matlamat. Kamu kalau kita lihat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i seorang hebat sedikit. Dan pada diri itu ada fiqh dia. Imam Bukhari seorang yang hebat sikit hadis. Dan pada diri itu ada hadis dia. Ada hadis dia nampak. Kita nampak kita kenal ni orang yang mengatakan nama hadis. Kamu seorang Muslim dalam bidang kejujuran, dalam percakapan, idea, pemikiran, sumbangan, kena ada kejujurannya. Ada kejujurannya. Apa kejujuran bahan? Kejujuran dia kena ada kejujurannya. Tak perlu tunggu ini profesor dah sumbang pada rumah tak. Nak cerita dah terlewat. Dapat profesor pun umur 60 habis. Tak payah tunggu masa tu. Masa ni kena fikir. Datang kat masjid dengan ilmu kejujuran yang kena lagi 2 tahun 3 tahun ni apa dia buat kat masjid? Dalam pakai ni pelan ni. Dengar macam mana? Beri wudu apa bidang kejujuran yang disumbangkan dekat Allah Ta'ala. Pergi ke tanah apa yang boleh buat angkat tanah dengan bidang kejujuran yang belajar. Dengan bidang yang tu benda kecil-kecil benda yang simpul. Itu kejujuran. Tak perlu yang ustaz tak perlu yang ustaz. Dengan kejujuran itu dah cukup. Jadi ada wawasan. Kemudian satu berkorban. Pengorban ini adalah benda yang paling utama. Sentiasa mendapat ilmu pengetahuan, masa berlalu dengan pantas. Kena cerdik. Tak boleh tunggu TV ini rumah terabai. Cek bacaan kita
dalam kitab Fathul Bari dan Muqaddimah dalam masalah 32 tahun. 32 tahun. Kita 32 tahun buat apa tahun? Apa yang kita gerak? Ada motivasi, ada motivasi, ada motivasi nak bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Abu Ishaq Asy-Syirazi, setiap pelajaran diulang sampai kali, setiap tajuk 10 kali menulis 100 buku. Masyarakat ni. Jadi kita tengok kan, masyarakat dia orang isi ilmu. Ibnu Sina membaca buku Al-Farabi 40 kali sebelum balik lahir dia akun Al-Qadr Fittib tu, baca 40 kali. Kita baca nota kuliah 4 kali beban lah. Beban nak culang kan. Tak baca Yasin 40 kali kan tu kan. Yasin banyak kan. Nota kuliah tak. Yasin pun tak faham. Tak faham. Akhdari nara Faiza antum min wujuhikum. Tuan sebut surah Yasin yang menjadikan akan menjadikan api daripada apa dah? Pokoknya hijau. Siapa yang berterang ni? Dia baca pokoknya hijau pula api. Pokok hijau pula api. Apa benda Yasin? Tak pernah berkaji. Kita sebut Al-Quran. Faiza antum min wujuhikum. Kamu jadikan pohon hijau. Dari pohon tu kamu jadikan dia sebagai bahan bakar. Dia baca tu je. Tak faham tu. Kena tekun, kena mengembara. Ini betul lah, mantau. Menggunakan masa yang baik. Kena matang cepat. Sekarang ni masalah tu pelajari Islam ni lambat matang. Kena buat kajian sebab tu lambat matang. Kalau kita tengok balik dengan zaman tu, Imam Syafi'i ke, kita ni Imam Ghazali hafal Quran tu. Jadi ulama sudah tu. Ibn Taimiyah ni mufti umur 8 tahun. Muharram al-Qasir di Pahang Perang 3 tahun. Jadi semua bawa betul. Semua bawa betul percaya balik. Jadi orang besar ni tempoh belasan tahun. Kita belasan tahun ni dia sebelum dengar kan. Dia masuk kakak lah. Sekolah dah kakak sebelum dengar dia lima. Kedai polis. Kedai polis. Tempoh juga ni kan. Betul lari. Sipil jadi manusia agak benar lagi kan. Dia tahu ini tak lambat matang sebab apa? Itu soalan. Lambat matang. Asal lambat matang lah. Dia mundur balik. Dia tenang pun baru nak ambil Quran. Lambat. Kena berakhlak kuliah. Banyak anak tim-tim lah. Bekerja bersama pasukan. Meningkatkan kemahiran. Sentiasa muhasabah diri. Itu di antara muhasabah yang kita nak dapat ambil lagi. Muhasabah. Jadi luas lah. Jadi konten hebat di manakah anda? Kalau kita rasa kita hebat dengan fakta-fakta yang Ustaz bagi tadi, kita cek di mana kita. Dengan konten yang kita hebat ni, dunia tak kena hebat. Apa buat hutang kita kena. Ustaz dah tu boleh tahu siapa kita hebat. Kita hebat buat kita. Kita hebat dalam ruang yang kecil. Kita hebat dalam ruang yang sangat kecil. Kalau nak jadi agama yang jadi kelana Islam hebat. Individu tu kena hebat di mata dunia. Kena hebat di mata dunia. Dalam masa yang cepat. Tak perlu tunggu dapat master, tak perlu tunggu dapat profesor dan sebagainya. Jadi masa kemudian adalah masa yang cukup tertib. Dengan mengambil masa yang terlalu lama untuk jadi orang hebat dan cepat. Jadi kena ada perancangan. Perancangan itu dengan fikirnya nak kerja. Dengan fikirnya nak kerja. Kalau fikir nak kerja susah. Tengok berdasar sebuah doktor pun. Tak doktor pun. Yang buat apa? Kuasa tu tak doktor pun. Tak doktor kan? Dengan ikut Islam. Tak ada apa. Dia bina idea di masa remaja. Jadi tak perlu tak jadi orang hebat dengan doktor tak. Doktor ni sebetulnya lengkap. Bukan nak pergi bidang dia tak boleh PhD lah ni. Tapi nak jadi orang hebat tak perlu PhD. Kalau sekarang ni ada idea, silakan bismillah. Bukan idea tu. Jadi dan idea yang kamu suka tu, kalau membantu manfaat dan apa, hasanah dia akan berterusan. Jadi kecemerlangan agama Islam itu yang pertama dia berdiri di atas ikhlas. Yang kedua dia tahu dia akan mati. Jadi dia nak orang dapat manfaat daripada sumbangan dia. Cukup kita bayar Ibn Sina yang cerita ubat bius tu.
Kalau kamu dapat tinggal kepada dunia satu sumbangan kepada dunia Islam, satu perkara yang memudahkan orang Islam beribadat, ya. Ataupun dalam konteks merawat kesihatan, kemudahan dan sebagainya, sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Pahala tu ya, mengalir dalam hubungan kita macam tu. Itu barakah. Jadi dalam kehidupan kita sebagai urusan, carilah barakah. Barakah. Awak Islam ni ada dua. Kamu ni ada dua kekuatan. Ada dua kekuatan. Yang pertama kekuatan barakah. Yang kedua kekuatan cahaya. Barakah ni ada, nur ni ada pada amalan. Barakah pun ada pada amalan. Barakah ni apa dia maksud barakah? Barakah ni benda yang kecil, benda yang kecil kita rasa banyak. Benda yang kecil kita rasa banyak. Benda yang jauh kita rasa dekat. Kita rasa dekat. Susah nak buat, tapi dengan barakah benda jadi mudah. Nur, cahaya, cari cahaya. Baca Al-Quran, puasa, istighfar, buat baik, hormat guru, hormat ilmu. Itu benda-benda barakah. Jadi kita sikit dalam Islam, sejauh mana kita mengenali pensyarah, sejauh mana kita menghormati pensyarah, sejauh mana kita berbakti kepada pensyarah, itu termasuk dalam barakah. Nilai-nilai yang kita semakin ingat. Kita rasa malu nak berbudi pada pensyarah, rasa malu nak bantu dia. Kadang-kadang sebentar dekat dengan pensyarah pasal BPT. Ada juga ni memang banyak ni betul kena orang pensyarah teruk orang ni tak masuk kau pensyarah masuk pula gitu kan. Teruk orang ni nak kena pensyarah, kena berbakti. Jadi barakah. Barakah walaupun dia seorang India, seorang Cina, itu barakah. Itu guru kita. Dia kata dia guru walaupun satu guru dia ajar pada itu barakah. Ini konsep-konsep yang terpisah dari kita. Tengok pensyarah pada kita, itu hilang barakah. Saya ingat lagi masa kerja di pondok tu gua dia Junaid, dia suka melawak. Dia menganggap masa tu macam kena lah. Dia setiap kali dia asrama, dia akan parkir dekat pasal kami mandi lah, dekat belah. Siapa yang nak pergi bersih, basuh baju aku. Siapa nak pergi bersih, basuh baju aku. Siapa tak pergi bersih kan,